ke hati yang lain. Membawa maksud hidayah ini dia boleh datang kepada kita dan kemudian dia boleh singgah kepada hati yang lain. Sekiranya kita tidak tambat dan kita tidak ikat dengan iman dan takwa. Kalau tidak ditangkap secara kemas-kemasnya, entah bila lagi ianya akan meninggal. Kita ni Alhamdulillah lah, Allah singgahkan sedikit hidayah dapat kita bersama-sama. Cuma tak tahu berapa lama dia boleh singgah. Apakah ketika itu kalau kita fikir kita masih bernafas ataupun tidak? Maka jangan terlalu memuja cinta manusia dan dunia. Kerana semua itu akan pudar di telan bumi satu hari kelak. Justru itu carilah yang kekal abadi. Carilah cinta yang boleh membuka pintu syurga buat kita semua di akhirat. Usah risau untuk kehilangan dunia kerana akhirat telah tersedia untuk kita semua. Andai kebahagiaan dunia yang kita pilih, azab akhirat menanti di akhirat. Tetapi andai kebahagiaan akhirat yang dikejar, kebahagiaan dunia itu akan jadi milik anda. Maka dalam perhijrahan ini kita tengok apakah keperitan gitu. Perit nak berhijrah ini. Sehingga nak memupukkan kemanisan dalam jiwa kita ini, nak jadikan ianya istiqamah. Nak pupuk iman dan takwa. Maka kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita renung seketika. Kita duduk di hadapan Allah, kita kata, Ya Allah, dosa kami seluas langit dan bumi-Mu, Ya Allah. Kita berjalan di tepian pantai. Pasir-pasir halus tu berlambak-lambak. Begitu juga dengan dosa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tengok apa yang akan kita persembahkan kepada Allah nanti. Macam tadi, Maizah dia kata, ada menantu wafat tu meninggal. Adakah dia sempat membuat persiapan? Yang pergi dia tak akan pergi. Yang hidup ni. Maka hidup kita ini di siang harinya adalah untuk mencari rezeki seluas langit dan bumi. Cari. Contoh hari ini kita bersama dengan usahawan. Maka menjanalah ekonomi. Sebab telah Allah berikan kepada potensi masing-masing menjadi usahawan. Bila jadi usahawan ni dia nak berniaga je. Apa pun kepala otak dia niaga. Tetapi kita tengok pecahan rezekinya. Kenapa penting ni golongan usahawan ni dalam kegiatan dakwah? Sebab dialah yang akan menjadi tulang belakang pada pendakwah-pendakwah tersebut untuk menolak pendakwah ini pergi meluaskan lagi dakwah mereka. Sebab pendakwah dia tidak boleh berniaga pula. Dah terbalik, dia nak berniaga pula. Boleh dia nak dakwah. Contoh kalau saya jual kain kan. Setiap kali kuliah, kain lah saya sebut. Dia tidak boleh bercampur. Maka kalau kita tengoklah diri kita ini, jadilah usahawan yang membina iaitu di belakang tabir untuk menolak pendakwah-pendakwah ini berada di hadapan. Seperti mana kisah Abdul Rahman bin Auf. Peritnya dia berhijrah itu sehingga kita sendiri tak mampu. Mula-mula dia nak berhijrah daripada tempat tinggalnya nak masuk kepada kota Mekah. Ketika itu penyebaran Islam di kota Mekah. Nak meninggalkan iaitu tempat yang dia tinggal. Maka dia dihalang oleh pihak musuh, pihak Quraisy. Dia nak keluar ni, macam kita lah nak keluar ada custom. Custom halang. Dia check gitu. Ada hutang ke tak ni? Apa lagi dia check. Tengoklah kita ni ada tinggal tak apa-apa. Bag kita semua dia check. Begitu juga ketika Abdul Rahman bin Auf, dia nak pergi berhijrah untuk mendapatkan kemanisan hijrah itu. Apa yang Quraisy kata pada dia? Wahai Abdul Rahman, ada dua saja pilihan di tangan. Pertama, sekiranya kau keluar daripada kota ini, hartamu yang sedang banyak berlambak-lambak tu, iaitu Abdul Rahman bin Auf ni adalah orang sangat kaya. Kedudukanmu akan habis dirampas. Itu yang pertama. Ataupun pilihan yang kedua, kau boleh kekal di kota ini, hartamu yang kau simpan itu tetap kekal, kedudukanmu juga tetap kekal. Kalau kita lah Allah bagi penghijrahan, dia suruh pilih antara dua. Macam mana kita? Tetapi
Apa jawab Abdurrahman bin Auf? Dia tetap keluar daripada tempat tinggalnya itu dengan membawa apa sahaja yang ada di badannya, iaitu pakaian. Dia pergi untuk berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan Islam, dakwah dan syiar Islam. Terujinya ketika itu apabila isterinya dan ahli keluarganya mendengar tentang Quraisy cakap tu, apa yang mereka buat? Mereka tidak ikut sama dengan Abdurrahman bin Auf. Teruji dengan harta, teruji dengan kedudukan, teruji dengan keselesaan. Hijrah ni dia kena buang semua sifat tu. Contoh macam ni kita duduk ni, selesa tak? Tak selesa. Dan kejap lagi duduk atas, kejap lagi duduk bawah. Sebab keselesaan itu adalah tempat hanya sekadar di dunia. Maka berhijrahlah ketika itu Abdurrahman bin Auf masuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dia jumpa. Dia tengok apa yang Rasulullah tengah buat. Rasulullah sedang menyatukan kaum Ansar dan Muhajirin. Dua kaum ni yang duk berperang tak kena pasal ni, dia sedang menyatukan. Datanglah sahabatnya iaitu Uthman bin Affan. Juga seorang yang sangat-sangat kaya, yang ada kedudukan di kota Mekah. Ketika itu dia nampak Abdurrahman bin Auf, dia pun offer pada Abdurrahman. Hai Abdurrahman, dia kata, aku tahu akan kedudukan. Aku ini adalah orang yang sangat kaya di kota ini. Harta aku banyak. Dan aku juga ada 2 orang isteri. Maka kau ambillah separuh hartaku dan aku berikan kau 1 orang isteri yang aku ada ini, isteri yang paling solehah dan juga isteri yang paling baik bagi menggantikan isteri yang meninggalkan engkau. Selepas selesai saja edah, kau ambillah, gaulilah dia. Sampai macam tu sahabat Uthman bin Affan offer kepada Abdurrahman bin Auf. Kalau kita seronok dah ni. Tak apalah, harta lama ada datang baru. Apa orang kata, pilih berganti. Tetapi aku jawab Abdurrahman, wahai sahabat, aku sangat menghargai akan pengorbanan. Cukuplah sekadar kau tunjukkan kepada aku di manakah pasar. Dia nak pasar. Dia tak nak benda tu. Sebab apa? Dia nak membuktikan kecintaan dia kepada agama, kepada Allah dan Rasul ini tidak boleh dijual beli dengan dunia. Maka dia bawa lah, Uthman bin Affan bawa Abdurrahman bin Auf pergi pasar. Dia buat apa? Apa Abdurrahman nak buat? Dia tidak ada modal. Dia tidak ada duit. Yang dia ada hanya pakaian. Maka dia kata apa? Hari ni kita telah buat sistem itu. Iaitu kita jual barang orang dapat untung sikit. Betul tak? Kita bagi sistem agent. Itu sebenarnya masa zaman dulu ni. Tapi hari ni kita ketengahkan ke tak sistem itu? Oh tak, inilah budaya-budaya. Macam mana nak rasa kekaguman dan kemanisan Islam itu kalau kita tak mengaji sirah ni? Tak. Ni sistem agent lah. Awak jualan ni dapat untung RM10, awak jalan lah. Kenapa Abdurrahman bin Auf buat macam tu? Sebab dia tak nak meminta-minta kepada orang. Dalam bahasa manisnya mengemih lah. Dia tak nak. Sebab dia tahu kebolehan dirinya Allah beri pada dirinya ini sampai tangannya seperti emas. Ini ibarat. Maknanya apa je Abdurrahman bin Auf pegang untuk didagangkan memang sangat-sangat laku. Maka kita faham lah dalam kedudukan kita. Kalau yang menjahit, menjahit lah. Kerja dia menjahit. Dapat rezeki daripada menjahit. Jangan dia pula sibuk pergi memasak. Tak jadi dia. Betul tak? Maka kita faham potensi diri kita. Contohnya macam saya, pendakwah. Kena bercakap lah. Jangan suruh saya memasak pula. Haru. Okay. Maka bila kita faham tentang kedudukan kita itu, apa yang Abdurrahman bin Auf buat? Dengan dapatnya hartanya tadi, dia kata, persedikit hanya untuk aku dan selebihnya untuk Allah dan Rasul. Maka bukti kecintaannya itu, Allah bagi dalam masa yang sangat singkat, perniagaan dia melimpah ruah. Dan sampai Abdurrahman takut. Dia kata apa? Dia punya sistem bagi, bukan holau. Kita hujung bulan baru bagi. Dapat terus bagi. Dapat terus bagi. Macam tu. Sistem Abdurrahman bin Auf, bukti kecintaan
dia kepada Allah dan Rasul. Maka dia ni dalam masa yang sama dia juga membantu kepada para pedagang-pedagang Islam. Sehingga apabila datangnya peperangan, Rasulullah SAW akan pergi berperang. Bukan saja Abdul Rahman bin Auf keluarkan harta, tetapi dia keluarkan dirinya sendiri untuk pergi berperang. Kalau kita dah bagi nahlaka, pergilah berdakwah, saya tak apalah, saya duduk sini je lah. Nampak? Cinta. Sebab itu dengan penghijrahan nak rasa manis dengan cinta. Kena ada rasa cinta baru dia boleh hadir pengorbanan. Tak ada cinta tak boleh. Kita dengan suami kita cinta kan. Kalau tak cinta, rasa-rasa nak orang bagi. Buatkan dia air. Tak. Kita dengan anak kita cinta. Kalau tak kerana cinta kita kepada anak kita, lantak pergi situ lah dia nak pergi sekolah, tak nak pergi sekolah. Dia sakit demam, lantak dia. Tetapi di atas dasar cinta itu yang terbina, maka segala akan dipermudahkan dan dampak manis. Kalau nak cerita tentang cinta ni, kita tanyalah orang yang telah melalui fasa kehilangan. Hari ni baru dia rasa sedar. Dulu masa dia ada sekian bin sekian, masa ada tak nak cerita. Masa tak ada baru rasa. Sebab cinta. Maka nak buat kebaikan itu, buatlah selagi mana ianya ada. Dah tak ada nak buat apa. Yang dipanggil kenangan bersamamu kasih. Tu ya. Tu je yang kita boleh buat. Maka nak buat sehabis baik atas dasar cinta masa kita hidup. Melainkan kita ini adalah orang yang ada martabat tinggi. Contohnya apa? Andai dapat ku undurkan putaran dunia. Apa kita buat? Tak boleh. Maka kita kena lalui kata saat-saat kita ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Baru rasa manis. Orang bangun tahajud, perit ke tak? Perit. Orang kita bangun, dia tidur berkeruh pula tu. Perit tak? Perit. Tapi kenapa kita bangun? Cinta kita kepada Allah dan Rasul. Kenapa kita berdoa sampai menangis? Cinta kita kepada Allah dan Rasul. Merenung akan muhasabah diri kita. Kita bukan siapa-siapa. Nampak mulia sebab Allah tutup aib. Nampak hebat sebab Allah mempamerkan sifat sebab hebat dia. Hatta sebenarnya kita tak ada apa-apa. Iman yang hari ini Allah masukkan ke dalam jiwa kita, Allah boleh rentap bila-bila. Yang paling kita takut saat sakaratul maut. Sebab tu amalkan doa. Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tolong Allah, jangan bolak-balik hati kami saat kematian kami. Di mana ketika itu kita punya roh telah berada di sini. Ini teruji bukan kata golongan kita. Golongan alim ulama juga teruji. Maka syurga yang Allah ciptakan kepada kita ini hanyalah untuk orang-orang Islam sahaja. Yang dikategorikan dengan 3. Islam, iman dan ihsan. Alhamdulillah lahir-lahir Islam. Okey lah. Syukur lah. Nikmat. Kita tengok orang apa yang masuk mu'alaf. Kita tengok dia macam mana. Keluarga tinggalkan dia. Kerja tak ada. Maka kita bagaimana? La in syakartum la azidanakum. Syukurlah ya Allah. Lahir-lahir dia dari Islam. Kita lahirkan saja anak kita tu. Benda-benda pertama kita suruh dia dengar azan dan iqamat, syukur. Maka nak kita bina hari ini adalah takwa. Kita renunglah seketika. Terfikir sekejap. Gunakan akal yang Allah bagi kat kepala kita ni. Allah kata Allah berikan kepada kita iaitu Al-Quran. Beruntunglah orang yang memahami Al-Quran. Sebab itu Allah selalu letak dalam Al-Quran. Afala yatafakkarun. Bagi golongan-golongan yang berfikir. Berfikir dari segi apa? Bersyukur kita kepada Allah. Sebab itu dalam Al-Quran dia banyak ayat-ayat mutasyabihat, perumpamaan untuk kita faham. Sebab Allah ciptakan umat manusia di atas muka dunia ini untuk jadi apa? Khalifah. Nak jadi khalifah ni kena bijak ke tidak? Ya. Kena ada kebijaksanaan. Sebab tu kita berfikir. Apa saja kena fikir. Dengan kita panggil tadabur, tazakur, ta'amul. Itu pun kadang-kadang kat situ pun gagal lah kita.
Tapi Allah bagi kita cukup masa tak? Cukup, malah lebih. Sampai ke akhir hayat kita nanti Allah sebenarnya dah bagi kita kecukupan masa untuk kita ini persembahkan segala amalan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu amal kita mana satu yang Allah terima. Kita tak tahu. Maka perbanyakkan kita membuat kebaikan. Kita kena buat sesuatu benda yang paling berat kita nak buat untuk membuang keegoan dan keakuan dalam diri. Ada orang dia boleh solat, sunat banyak-banyak tak ada masalah. Tetapi dia cukup susah sekali nak puasa. Maka dia kena latih diri dia untuk berpuasa. Ada orang dia tak kisah, boleh puasa berhari-hari tak ada masalah. Tetapi dia cukup susah untuk bersedekah. Maka latih diri untuk bersedekah. Maka dalam konteks bersedekah ni dan menginfakkan harta ini, banyak yang Allah cerita dekat dalam Al-Quran. Allah kata apa? Keluarkan zakat kemudian engkau solat. Keluarkan zakat kemudian engkau sabar. Kenapa Allah kata keluarkan zakat? Sebab dengan harta tu kita rasa itu milik kita. Solat susah tak? Tak susah. Ambil wuduk solat ah. Ada kena bayar? Tak ada. Puasa susah tak? Tak susah. Niat puasa. Tetapi apa pemilikan kita? Harta. Inilah kita nak rasa apa yang kita akan bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita renung seketika. Kita fikir sejenak. Fikir nikmat Islam yang Allah telah beri kepada kita hari ini. Nikmat apa? Allah pilih kita. Dalam ramai-ramai satu medan marah ni, tengok berapa ramai dia orang pilih. Sedangkan dah hantar ni. Adakah kita dengan dia berbeza? Sama. Sama je. Bukan setiap hari buat kuliah tak. Yang apa? Organizer bersungguh-sungguh kan. Kita tak apa suruh datang. Organizer dengan tak tidur. Mungkin nak urus. Kita Allah pilih suruh datang tapi kita tak nak datang. Sebab apa? Oh tak boleh Ustazah. Ini masa. Bila dah sampai je itu bukan organizer panggil. Siapa panggil? Allah. Tapi kadang-kadang kita sombong Allah tak? Berapa jam dia Allah ambil masa kita? Sejam, 2 jam. Tambah hari Jumaat. Hari Jumaat ni kalau betul-betul orang tak niaga lah. Sebab memang hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kalau kita duk pergi umrah tu, nampak tak orang cuci dekat Masjidil Haram tu? Kita pun seronok bagi duit kat dia kan. Position mereka itu siapa? Mereka kalau di Pakistan adalah orang kaya raya. Tetapi mereka itu bila musim haji, diorang pergi dekat Masjidil Haram untuk apa? Menginfakkan kederat mereka, sanggup cuci Masjidil Haram. Tapi mereka hakikatnya adalah orang yang kaya raya di Pakistan yang sanggup menutupkan perniagaannya hampir kadang-kadang 3 bulan. Kenapa dia buat macam ni? Berkhidmat pada Allah. Adakah mereka sombong? Tidak. Sebab itu Allah ini dia paling tak suka 2 benda. Pertama sombong, kedua takabur. 2. Tapi sombong inilah yang nak dilentung. Macam mana cara nak buang sombong? Pertama, kita akan ditimpa ujian. Selamat datang untuk menimpa ujian. Kedua, kita akan difitnah. Nampak? Macam-macam. Kita tak buat, tapi orang fitnah itu. Kita punya pendapat A, dia kata pendapat kita B. Apa kita rasa? Kalau kita melawan, takkan sudah. Yang ketiga, kita akan disisihkan. Selamat datang. Sebab Allah kata dekat dalam Al-Quran, kalau tak silap saya, surah Ali Imran. Apabila mereka mengatakan mereka itu golongan beriman, maka jangan fikir mereka tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berlapang dadalah dengan ujian. Kita angkat tangan, ya Allah, ya Tuhan kami, kau jangan timpakan kepada kami ujian. Sebab apa? Kita perasan tak? Kita sedang nak mengalih pandangan Allah daripada kita. Sebab tu kita nak. Orang yang diuji dengan sakit dengan orang sihat, kita tengok mana tu uji. Hakikat sebenar orang sihat. Orang sakit ni dia duduk minta dengan Allah, ya Allah tolong beri kesembuhan. Kaki sakit, kita duduk jalan
Ramai lagi orang yang ni tengkuk sentiasa berzikir minta pada Allah, takut menyusahkan orang. Kalau ikut orang pergi jalan nak, mak tak nak nyusahkan kau, tak apa mak. Dia berasa tak hina tu. Rasa itulah darjat yang paling tinggi. Yang sedap berjalan ni tak ada rasa. Sonok je. Oh, laju duduk. Tinggallah yang tengkuk belakang. Kita kata orang sakit itu teruji. Sebenarnya silap. Kita yang sihat teruji. Allahu Akbar. Sebab tu pandangan dunia ini dia berbeza dengan pandangan mata kita. Apa yang kita nampak best dekat dunia, itulah yang paling teruk di akhir. Dekat dunia apa yang best? Harta je. Kumpul harta banyak-banyak. Takut. Sentiasa membina ketakutan. Cara dia macam mana bina ketakutan? Kalau saya tak ada insurans kat macam mana? Kalau yang kerja. Nanti kalau tak ada KWSP macam mana ni? Kan? Kerja untuk KWSP pun tak apa. Teruji pegangan kita kepada Allah. Sebab tu Allah kata 9/10 daripada rezeki itu datang daripada apa? Berniaga. Sebab apa? Kita tak tahu hari ni berapa ramai yang boleh datang. Mungkin hari ni Allah tinggikan kita punya sales. Esok wallahu alam. Pergantungan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang kerja makan gaji, sebab tu ada beza majikan dengan staff. Staff dulu apa? Dia tutup kedai, tak ada masalah. Klien masuk, dia tak layan, tak ada masalah. Cuba kalau majikan. Klien kat situ, majikan dah lari buka pintu. Layan. Sebab apa? Kalaulah staff tu tak layan pun, tak ada sale pun, dapat gaji tak? Dapat. Siapa yang sebenarnya cari ni? Majikan. Itu perbezaan. Tetapi kadang-kadang pekerja kita tak faham. Kita ni buat bukan kerana nak duit, kerana ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau majikan tak ada duit, macam mana nak bayar? Macam mana nak bayar gaji dia? Kena bagi penerangan yang jelas. Sebab itu majikan ini tanggungjawab dia besar untuk memberi yang pertamanya ilmu mengenal Allah kepada. Kalau tak habis, teruji. Kata bulan ni sel kurang, boleh lah saya bayar RM30. Kena bulan kedua, dia ada tak dengan kita? Kena bulan ketiga, tak ada. Maka itulah dalam kita memilih tentang penghijrahan kita ini. Sebab dia kerja dengan kita bukan kerana cinta. Dia kerja dengan kita kerana itu nak kena ubah. Kena ada iaitu panggillah mana-mana ustaz yang mampu mengajar. Mengajar apa? Mengajarlah ilmu-ilmu tauhid ingat Allah sikit-sikit. Tambah-tambah tentang pergantungan rezeki. Dia kena ajar. Kena bagi mereka ilmu. Supaya mereka faham perjuangan kita bukan nak kaya. Perjuangan kita adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perjuangan kita. Hari ni ekonomi kita dikontrol oleh siapa? Kita tahu negara Malaysia ini majoriti ni semua adalah Islam. Kalau kita tengok sistem kabinet semua Islam, maka siapa yang nak ambil balik? Nak takluk? Kita semua akan takluk kembali untuk menakluk ekonomi. Dan Allah janji dalam Al-Quran, Islam itu akan naik. Itu janji Allah. Persoalannya, adakah kita ini sebahagian daripada mereka yang menaikkan Islam? Itu soalannya. Kita takut kita tak termasuk dalam golongan tersebut. Janji Allah itu pasti. Maka hari ini adalah fasa untuk kita bersusah-susah. Fasa yang dipanggil sebagai fasa yang kelima dalam perlembagaan Islam. Sejarah Islam. Ada yang kata fasa keempat, ada yang kata fasa kelima, ada yang kata on the way masuk fasa keenam, di mana kita akan ditimpa dengan pelbagai bencana. Adakah kita telah bersiap sedia? Ini bukan saya cakap. Kita tengok kadang-kadang NASA dia keluarkan statement dia. Pada tahun 2024, mereka mengkaji akan berlaku 2023-2024 akan berlaku kiamat iklim. Di mana apa jadi sekarang? Dekat tempat negara-negara yang penuh dengan salji itu, suhu tak menentu.
maka ais dah mula mencair. Kalau ais itu semua cair, apa jadi pada dunia? Dunia kita cerita banjir. Ketika itu siapa yang mampu selamatkan kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita dalam fasa tersebut kena ada kekuatan iman, ketakwaan, kena perbanyakkan amalan-amalan sunnah. Zikir pagi, petang, minta pada Allah agar Allah bagi kesempatan untuk kita sentiasa dapat membacanya, agar kita terselamat daripada segala fitnah dunia. Puan-puan sekalian, duduk kat dalam ni menjahit seorang-seorang, tak kacau orang pun kena fitnah. Ini fasa kita. Tak. Duduk jahit, tak kacau orang pun. Ada je, betul tak? Ini fasa yang Rasulullah risaukan. Dia dipanggil sebagai fasa fitnah. Makcik-makcik duduk kat kampung ni kan, sakit kaki. Tak keluar rumah pun kena fitnah. Kita sanggup terima? Tak sanggup. Kita kadang-kadang rasa confused. Apa aku buat? Pendakwah tetap difitnah. Peniaga difitnah. Peniaga difitnah macam mana? Wah ini kalau macam ni jual dia cepat kaya kan? Nampak? Dia fitnah juga. Habis nak buat macam mana? Benang saya kena beli juga kan? Benang naik harga. Tapi kalau peniaga, tukang jahit naik harga tak boleh pula. Habis benang tu nak cerita apa? Contoh tak? Kena fitnah. Oh tak boleh Hamidah marah tu. Semua dia naik harga. Tu semua nak pergi umrah balik haji. Contoh. Biasa tak dengar ayat tu? Nak pergi haji. Memang niat kita nak pergi haji pun. Sebab kita orang Islam. Itulah kata-kata tak ada dalam niat tu. Memang saya memang niaga tak nak pergi haji. Tak nak pergi, tak apa saya nak pergi. Bagi duit tu kat saya. Memang contoh tak? Tapi nampak tak kita berada pada fasa ni. Apa yang perlu kita buat? Kuat. Rapatkan saf. Tinggalkan yang negatif. Dan negatif itu tetap akan datang. Kita akan teruji dengan benda yang paling kita lemah. Dan ketika itulah solusinya akan datang. Solusinya akan datang adakah ia secara yang kita panggil halalan thayyiban ataupun tidak. Diuji dengan kewangan. Bank tak nak terima dah, datang Pak Ahlong. Teruji tak? Kalau iman tak kuat kita ambil. Diuji dengan kesakitan. Dah tak ada doktor dah boleh selesaikan. Datangnya satu ubat. Dia membuatkan kita kepada kurang kuat. Ambil tak? Akan ambil. Nak buat macam mana Ustazah? Dah terpaksa. Nak cerita sekarang iman. Bukan nak cerita paksa tak paksa. Kenapa kita mampu buat? Sebab akidah kita tak kukuh. Tak apa Ustazah. Yang ni boleh ni. Islam ini kalau tauhid tak boleh, tetap tak boleh. Tak ada consider. Sebab itulah Islam ini dia masuk dalam perlembagaan, pentadbiran, ekonomi, sistem sosial, muamalat semua dia masuk. Tak boleh Ustazah. Kalau part bisnes kita tak boleh lah kira tentang Islam macam ni. Kiraan macam ni tak boleh Ustazah. Kalau macam tu habis lah kami. Siapa kata? Ada perlembagaan Islam. Kiraan-kiraan dari segi bisnes. Kita boleh tolak? Tak boleh tolak. Tapi kita mampu menipu. Maka perbanyakkanlah mengeluarkan zakat. Kalau company-company ni zakat ni senang tu. Boleh bagi je. Masuk dalam tabung dakwah, tolak zakat. Bagi tahu LHDN, saya tak nak bayar dekat LHDN. Saya nak bayar dekat pendakwah-pendakwah ni. Menyelamatkan kita. Apa harta-harta kita. Maka di situlah rasanya manis. Walaupun perit dan jerih. Sebab syurga Allah itu bukan murah. Syurga Allah hanya dimasuki oleh siapa? Orang-orang yang hatinya Allah sucikan. Kita macam mana pun orang Islam pertama kita kena tahu apa dia? Akhirnya akan masuk ke dalam syurga. Akhirnya final. Tetapi yang kita risaukan, kita disucikan dengan api neraka. Itu yang kita tak nak. Wa na'udzubillah min zalik. Nak tunggu hari hisapan ni dah. Tunggu berdiri je. Ada ulama kata 40,000 tahun. 40,000 tahun. Nak tunggu. Mampu kita hidup? Kita berdiri je saat itu untuk menunggu nama kita dipanggil dan dihisap. Apa jadi pada tubuh badan kita? Ini ni. Habis ni. Kita punya kulit, darah daging ni semua akan luntur.
Kemudian Allah pasang balik. Ada yang ketika itu yang tenggelam dengan peluh mereka sendiri sampai peluh dekat telinga, lemas. Ada yang ketika itu peluh mereka hanya berada di buku pukulan. Tetapi ada 4 golongan yang insya-Allah Allah selamatkan yang berada di bawah naungan Arasy. Ini soalan bocor. Kita pilihlah kita adakah tergolong dalam golongan tersebut. Golongan yang pertama, para nabi, para rasul. Kita boleh masuk ah? Jangan mengaku tiba-tiba amal tinggi saya nabi dah juga. Memang tak boleh ha. Dan kedua, para syuhada. Boleh tak kita? Yang mati dalam perang. Pun tak juga, kalah lagi. Ada 2 lagi choice. Golongan ketiga, para tabi'in. Para alim ulama. Pun jangan mengaku lah. Orang tasbih lebih sikit saya, ulama lah. Saya golongan ketiga. Pun tak. Tapi insya-Allah kita boleh masuk golongan yang keempat. Iaitu orang-orang yang soleh-soleh. Dia duduk di bawah payungan Arasy. Allah letakkan dia. Maka ketika itulah dia akan duduk dan menanti hari hisapannya sampai. Apa dia buat? Bersenang lenang. Tetapi kita tengok amal dia di dunia. Adakah dia bersenang lenang? Tidak. Kalau dekat dunia ni kita nak bersenang lenang, insya-Allah dekat dalam kubur nanti tunggulah azab. Tunggu akhirat kubur. Kalau dekat dunia ni kita nak banyak tidur, insya-Allah dekat dalam kubur nanti terganggulah mimpi hari. Kalau kita tengok, kalau kat dunia ni kurang-kurang lah tidur kan. Semalam tidur pukul 2. Contoh tak? Tidur pukul 2, bangun pukul 4.30 dah bangun. Zazah. Berapa jam lelah makcik ni tidur. Penat kan? Sebab tahu saat tidur kita tu akan sampai. Iaitu hari kematian. So tu tidur lah, tak ada orang kejut pun. Hari ni nak kena bangun pagi, nak kena ada wirid pagi, petang, ada hizibnya, ada apanya kan. Macam-macam kita kena buat. Penat kan? Penat. Nanti dekat dalam kubur nanti, satu benda pun kita tak payah buat. Masa tu jangan mimpilah, ya Allah aku ingin nak solat. Ya Allah aku ingin selawat. Masa itu telah tidak ada lagi. Tertutup. Moga-moga Allah ini berikan kepada kita iaitu iman. Manisnya hijrah, tengok bagaimana peristiwa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia duduk dengan siapa? Pakciknya. Mula daripada umur 8 tahun ni, bab sirah sikit lah saya masuk. 8 tahun, kematian semua kan. Seorang anak yatim piatu. Kemudian start daripada itu, dia duduk dengan pakciknya. Iaitu Abu Talib. Sehinggalah baginda Rasulullah dia berkahwin. Adanya anak. Mereka ini duduk. Dia duduk dengan pakciknya ini berlainan rumah lah. Tapi di bawah jagaan pakcik ni. Nabi Muhammad kita ni. Maka ketika itu lepas berkahwin, datangnya ketika umur baginda Rasulullah 40 tahun, turunnya tentang Islam. Dia duduk dengan pakciknya itu berlainan rumah selama 10 tahun sepanjang hayat pakciknya hidup. Pakcik dia Islam ke tidak? Maka ketika itu bila pakcik dia tak Islam, adakah Rasulullah tidak mengajak? Rasulullah ajak. Tetapi pakcik dia tidak pernah menghalang dan juga pakciknya tidak pernah menurut. Ini pakcik dia yang dia paling sayang. Sehinggalah wafatnya pakciknya ketika umurnya 50 tahun, maknanya dalam penyebaran Islam 10 tahun yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebarkan itu 10 tahun dah, bukan 10 hari. Kita 10 hari pun berdakwah dah rasa betul. Kenapa orang ni tak mau ikut? Kan? Kenapa orang ni tak mau? Aku kan kita. Rasulullah 10 tahun. Satu jangka masa yang sangat panjang. Dengarlah berita bahawa pakcik dia sedang sakit tenat. Kalau kita kat Malaysia ni, dia cakap macam ni lah. Kak, bolehlah pagi adik-beradik datang tengok. Tu tandanya. Doktor akan cakap, doktor tak cakap dia ni nak mati lah. Tak. Doktor dia bahasa beralun sikit. Datang ada saudara mara untuk tengok. Kita faham lah. Maknanya dah nazak. Maka ketika itu bila pakciknya dalam keadaan nazak, semua adik-beradik dan ahli keluarga telah berkumpul. Rasulullah dapat tahu. Berlari Rasulullah pergi rumah pakciknya. Duduk di sebelah pakciknya. Wahai pakcikku yang ku sayang. Kau ikutlah 2 kalimah ini saja. Tolong ikut aku.
Apa kalimah dia? Hari ni kita semua boleh sebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah ajar pada pakciknya. Pakciknya hanya mampu memandang dan tidak berkata apa-apa. Ketika itu hari ni kita boleh sebut 2 patah perkataan, 2 kalimat je yang kita duk sebut hari ni. Tetapi hanya pilihan Allah saja yang mampu menyebut kalimah tersebut. Syukurlah pada kita ni. Sebab Allah masih pilih kita dengan iman yang ada dalam diri kita. Maka ketika itu pergilah pakciknya ini menghembuskan nafas yang terakhir. Apa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat? Dia menangis teresak-esak seperti anak kecil. Berguguran air matanya bukan kerana kena janggut je. Rasulullah dia ada jambang. Basah jambangnya. Berjujuran air matanya. Sehinggalah ketika itu Allah menurunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ayat. Iaitu dia kata apa? Man ahbatta walakinallaha yahdi man yasha. Allah turunkan ayat itu kepada baginda Rasulullah. Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Baginda Rasulullah menangis. Tak berhenti-henti nangis. Mengenangkan dia kata kepada pakcik dia sebelum nafas yang terakhir, wahai pakcik, aku boleh bantu kau dengan memberi syafaatku di akhirat. Tolong sebut 2 kalimah ini. Tapi ini nak maksud iman tidak boleh dipindahkan. Apa perlu kita buat hari ini? Sebarkan kebaikan. Orang nak ikut, ikut. Tak nak ikut, sudah. Perjuangan kita belum habis. Malah perjuangan kita baru bermula. Jangan pernah lelah. Saya buat program Ustazah, tak ada orang nak datang. Tak apa, yang Allah pilih. Yang Allah nak pandang tentang program itu apa dia? Pengorbanan orang yang menjayakan program. Sebab apa? Malam-malam hari dia bangun, dia minta ke Allah, ya Allah tolonglah pemudahkanlah majlis pada pagi ni, ya Allah. Kau tariklah ramai lagi orang datang, ya Allah. Kau bukakanlah hati. Sampai macam tu, pergantungannya kepada Allah. Dan teruji bagi mereka yang tidak mahu hadir, apabila Allah tak nak dia hadir, Allah akan sibukkan dia dengan urusan-urusan lain. Itulah. Nak dapat manisnya hijrah, kena rasa peritnya dalam kita nak datangkan manis. Buah durian sedap. Paling mahal yang sedap apa dia? Musangking sekilo apa tu? Berapa sekilo? Mahal kan? Sampai tak tahu. Tak pernah beli tak? Oh. Nak tanya pun takut. Dia tulis depan tu musangking. Gila nak tanya. Kan? Tapi tahu tak sedap? Tahu kan? Harga dia mahal kan? Katakanlah sekilo RM80. Katakanlah. Ini orang matematik ni, terror ni, orang-orang bisnes ni. Rasa-rasa sebiji tu sekilo lah. Yang sekilo tu kulit je dia. Ya. Oh, paling kurang 2 kilo. Maknanya kalau RM80, satu biji 160. Isi berapa? 3 ulas. Isi dia besar. Apa lagi? Warnanya oren. Rasanya sedap. Betul tak? Tapi nak beli dia mahal tak? Golongan terpilih je yang boleh beli ke? Nak petik dia senang tak? Susah. Nak tanam pun susah. Nak tanam, nak bagi pokok tu hidup tu yang bergaduh dekat raut. Pasal musangking ni pasal. Kan? Sampai berebut tanah tu. Maka kita tengok lahirnya satu buah. Bukan boleh dapat 160. Dah ni duit aku telannya dengan kulit-kulit. Tak boleh, kena buka. Ketika buka tu, dia punya parang kena tajam ke tak? Kena tajam. Kalau nak tajam kena asah. Boleh tak asah? Mau tokek habis. Lepas tu dah kita belah pula. Kita buka tu perlu kedengat tak? Perlu. Mana boleh macam-macam acik-acik. Kalau saya memang insya-Allah tobat lahum sampai sudah tak akan terbuka lah durian. Kadang-kadang tangan kita luka tak kena duri je. Luka, sakit.
bila dah terbuka tu, bila makan masuk mulut nikmat. Hilang 160 tu. Jari yang luka tadi terus baik. Apa lagi? Berbaloi lah. Kena pula sebiji makan. Rasa. Ni saya cerita pun dah rasa lah. Belum beli lagi. Dok tak? Bukan musim. Contoh, rasa tak? Nampak? Nak dapat manisnya perit. Perit aja sebenarnya. Tapi bila dah dapat, rasa tak perit tadi tu? Hilang. 160 lebur. Kena. Oi sedap. Tak cukup. Takut beli yang ke? Duit jadi halangan? Tidak. Sebab dah rasa manisnya dalam nikmat kita makan. Itu baru durian. Rasa-rasa kalau kita pun cakap kat orang tu. Kulit dia dah sekilo. Boleh makan tak kulit? Kalau boleh gebuh kulit tu, saya pun buat. Tapi dia sebab tak boleh. Apa orang buat? Dia pun cerita. Isinya tebal. Dia punya bijinya kecil. Lepas tu dia buat apa? Dia tanam. Tanam belum tentulah hidup. Mungkin kalau Kak Maiza tanam hari ni, cucu boleh makan tau. Kecicit. Jangan mimpilah kita boleh makan. Tapi punya nak rasa nikmat. Hari ni orang dapat makan kat kampung. Nenek kita ada tak? Yang sedap kita kan. Itulah dia. Nanti kita akan tinggalkan dunia ini. Mereka rasa tak manisnya. Rasa. Tapi di situ saat itu kita tidak ada. Kita meninggalkan legasi-legasi kita. Maka kat sini ada Facebook tak? Ada. Jadikan ia sebagai ladang legasi kita untuk kita menyebarkan keimanan. Ada Instagram tak? Ada Ustazah. Sebar kan? Lah duk joget-joget tak tentu pasal. Ada TikTok kan? Sebarkan melalui TikTok. Supaya nanti bila kita tidak ada bekalan untuk anak cucu cicit kita. Inilah Wan kau buat dulu. Wan kau setiap hari Jumaat tu duduk. Tinggallah kelam menjahit tu. Duduk, nganga, tengok kelas agama. Wan kau ni, dia bercerita lah untuk anak cucu cicit kita. Tunjuk gambar kita. Tapi kita tengok apa yang kita akan tinggalkan. Kepada yang kita turut akan bersama-sama dalam mengembeling dakwah ini. Sebab Allah kata, aku cipta manusia hanya untuk menjadi khalifah. Khalifah ni tugas besar. Sebab tu malaikat tadi. Ya Allah. Adakah tidak cukupnya kami, ya Allah, yang sentiasa bertasbih memuji Engkau sampai Kau nak cipta yang lain? Yang mereka ini akan pasti melakukan kerosakan dan keengkaran di atas muka bumi. Tapi Allah kata apa? Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Maka apa tujuan kita hidup? Adalah untuk menceritakan tentang Allah. Kenapa anak kita dilahirkan? Untuk meneruskan legasi tentang Allah. Kenapa cicit kita hari ini keluar? Adalah untuk meneruskan perjuangan dakwah. Tapi bagaimana benihnya? Daripada kita sendiri. Masih belum terlambat. Saya bukan keturunan ulama, Ustazah. Tak apalah, kita ni mamak sokmo. Kan? Kita sikit-sikit kita tinggalkan kepada anak cucu cicit kita. Sebab hari ni dia tak payah cerita lebih-lebih. Cerita anak tak jalan kalau kat sini. Cerita tentang cucu. Tak gugat. Kau kata anak jadi penghalang. Tak. Duduk rumah mengaji. Tak berhenti. Tiba anak telefon. Mak nak datang. Apa jadi? Quran boleh tutup. Bukan sebab anak datang. Cucu datang. Bergetar nenek. Kita teruji dengan cucu. Masa pasal kita lah. Maka memang Allah akan mendatangkan ujian. Maka layanlah cucu dengan kita mula memperkenalkan Allah. Semoga-moga dapat memberi manfaat kepada kita. Kalau nak ingat kemanisan hijrah ni, ingatlah tentang buah durian saya cerita tadi. Dapat manisnya bukan senang. Contoh kedua, nak nampak manisnya, nak ada anak senang. Orang yang tak ada anak, nak anak. Orang yang dah ada anak, dia tempatnya anak. Kita orang perempuan nak cuba tengok cerita macam mana nak lahirkan anak. Setiap masa tobat lahir anak pertama, tobat abang tak nak dah. Lahir kedua. Yang kedua pula, ni nak bersalin ni kan.
Ya Allah, tobat. Lahir ketiga. Tak. Dalam punya bertaubat tu 7 orang anak dia. Kalau tak taubat mau 16. Nampak tak? Maknanya ada manisnya di situ. Bila dah tengok anak dah mula membesar tu kan ada manis. Kena lalu tak perit? Lalu. Yang mengandung kadang-kadang awalnya ketika itu mual-mual. Lah lahir anak ada mual lagi. Hilang mual tadi. Kadang-kadang awal-awal mengandung kadar hormon darah tak menentu. Keluar anak, hilang dah. Sakit kita terubat. Itulah nak menceritakan tentang kemanisan bila mana berkisah. Maka kita nak hijrah ni jangan separuh-separuh. Dia masuk sebelah kaki je lah Ustazah. Tak, masuk kedua-dua kaki. Rasa. Maknanya siang harinya teruskanlah berniaga, di malam harinya dengan Allah. Ada hari cuti, hikmatlah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Buat program macam ni sikit-sikit okey dah. Kan? Ada masa kita dengan Allah. Untuk apa kita buat ni? Kita nak satu. Kita nak meraih pandangan Allah pada kita. Tu je. Bukan nak apa pun. Bukan nak tunjuk kita bagus pun. Bukan nak tunjuk kita hebat pun. Nak suruh Allah pandang. Dia kata, sian orang marah ni. Walaupun duduk kat sini, kepala menjahit. Duduk sini pandang saya tapi kejap lagi customer datang. Kejap lagi. Tapi Allah pandang tak? Allah pandang. Allah pandang. Sebab Allah itu dia tahu akan isi hati kita. Bukan saya tahu. Allah tahu. Tapi Allah buat apa? Sanggup juga dia berkorban untuk aku. Allah cakap, tak apalah. Maka aku akan berikan ganjaran yang lebih baik buat. Maka sekadar itu saja daripada saya. Saya mohon ampun dan maaf atas salah dan silap saya. Saya memang serba-serbi penuh dengan kekurangan. Maka saya mohon doa ni daripada semua jemaah di sini. Doakan semoga Allah berikan kepada saya kekuatan untuk terus beramal ibadah, terus untuk berdakwah. Untuk kita sama-sama membawa orang pada akhir zaman ini yang ramai yang stres, ramai yang orang tak depression, ramai orang nak bunuh diri, ramai orang ada masalah dengan kewangan. Kita nak menjentik hati mereka agar mereka kembali balik kepada qada dan qadar Allah. Maka insya-Allah sekadar itu saja. Kita tangguh dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insya-Allah kita akan tutup sedikit dengan munajat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rauf, Ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ya Allah. Ya Allah, kami berkumpul pada pagi ini hanya ingin memohon keampunan kepadamu, Ya Allah. Sudilah kiranya, Ya Allah, Kau menerima akan permohonan kami untuk diampunkan segala dosa-dosa kami, Ya Allah. Dosa zahir dan batin kami, Ya Allah. Dosa yang kami sedar ataupun tidak, Ya Allah. Dosa sesama kami, sesama manusia, Ya Allah. Ya Allah, kami sedar, Ya Allah, dalam diri kami ini dibaluti dengan penuh dosa-dosa dan maksiat, Ya Allah. Khususnya maksiat hati kami, Ya Allah. Engkau tidak ingin memandang akan amal kami, yang Engkau ingin pandang hanyalah hati kami, Ya Allah. Jika hati kami ini tidak berpandukan kepada redha dan restu-Mu, Ya Allah, maka Kau masukkanlah rasa redha itu dalam jiwa kami. Jika hati ini masih lagi, Ya Allah, terhijab dengan-Mu, Ya Allah, maka Kau bukakanlah futuhat-futuhat kami dengan-Mu, Ya Allah. Jika hati kami penuh dengan zulmat, Ya Allah, Kau pancarkanlah dengan cahaya kebenaran-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Saat ini kami sedar akan diri kami, Ya Allah. Hamba yang sentiasa memohon, merintih, merayu, mengemis di hadapan-Mu, Ya Allah. Kau letakkanlah diri kami ini sebenar-benar hamba di sisi-Mu, Ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang hatinya resah dan gelisah, yang teruji dengan kasih sayang, maka Kau gantikanlah dengan kasih sayang dengan-Mu, Ya Allah. Jika mereka diuji dengan kehilangan, maka Kau gantikanlah dengan sesuatu yang baru untuk merawat hati mereka, Ya Allah. Ya Allah, jika mereka diuji dengan hutang dan piutang, maka Kau bukakanlah seluas-luasnya, Ya Allah, rezeki buat mereka ini, Ya Allah. Bantulah mereka dalam melansaikan hutang piutang mereka, Ya Allah. Ya Allah, jika ada yang diuji, Ya Allah, dengan masalah
kesakitan, kau berikanlah kesembuhan buat dirinya, ya Allah. Ya Allah, kau pandanglah mereka ini semua dengan pandangan kasih sayang-Mu, ya Allah. Kau satukanlah hati mereka, ya Allah, dengan ikatan yang sempurna, ya Allah. Ya Allah, kau pandanglah mereka dengan ihsan-Mu, ya Allah. Hamba-Mu bermohon kepadamu, ya Allah. Kau akhirilah hidup mereka dalam husnul khatimah-Mu, ya Allah. Akhirilah hidup mereka dengan penuh kebaikan-Mu, ya Allah. Akhirilah hidup mereka dengan penuh kecintaan kepadamu, ya Allah. Basahkan dahi mereka nanti, ya Allah. Mengalirkan air mata mereka saat mereka ingin bertemu denganmu, ya Allah. Kau permudahkanlah segala urusan permudian mereka, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak mereka semua ini anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak yang bijak dan pandai. Anak-anak yang alim ulama, anak-anak yang lembut hati. Jika mereka merasai keperitan mereka untuk berhijrah dekat denganmu, ya Allah, maka kau permudahkanlah segala urusan mereka, ya Allah. Ya Allah, jika mereka merasa sakitnya dalam perhijrahan mereka, maka kau rawatlah mereka dengan kesembuhan denganmu, ya Allah. Ya Allah, kau berikanlah kepada mereka janji-janjimu kepada mereka, ya Allah, agar mereka ini sentiasa di bawah payungan arasy-Mu, ya Allah. Agar mereka ini sentiasa, ya Allah, berada di tingkat tertinggi kemuliaan di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, kau letakkanlah mereka ini, ya Allah, sentiasa bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di akhirat nanti, ya Allah. Pancarkan cahaya di wajah mereka, ya Allah. Kurniakan kepada mereka syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, takluklah hati mereka di bawah cinta kepadamu, ya Allah. Takluklah hati mereka di bawah redha dan restu-Mu, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rauf, Ya Karim. Jika ada, ya Allah, di tempat ini, ya Allah, yang teruji dengan persahabatan, kau satukan dan jalinkanlah persahabatan itu, ya Allah. Seperti mana persahabatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, ya Allah. Ya Allah, murahkanlah rezeki mereka, ya Allah, yang melimpah ruah, ya Allah. Murahkanlah rezeki mereka, ya Allah, dengan menghadirkan, ya Allah, pelanggan-pelanggan yang baik buat mereka. Murahkanlah rezeki mereka, ya Allah, dengan rezeki iman, ihsan dan takwa kepadamu, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Bagi mereka yang mengeluarkan, ya Allah, harta-harta mereka pada jalan-Mu, kau gantikanlah, ya Allah, dengan harta-Mu di syurga nanti, ya Allah. Jadikanlah, ya Allah, harta mereka infakkan di atas muka dunia ini, ya Allah, sebagai, ya Allah, saham-saham mereka di akhirat nanti, ya Allah. Kau buangkanlah rasa keegoan, kesombongan, keakuan dalam jiwa mereka, ya Allah. Buangkanlah segala penyakit mazmumah dalam jiwa kami, ya Allah. Masukkanlah, ya Allah, jiwa kami, jiwa yang tenang. Ya ayyuhan nafsu mutmainnah. Jadikanlah jiwa kami yang tenang sentiasa di bawah redha dan restu-Mu, ya Allah. Kabulkanlah, ya Allah, setiap hajat-hajat mereka, ya Allah. Perkenankan hajat mereka. Jangan kau tutupkan majlis pada pagi ini tanpa kau mengampunkan dosa-dosa kami. Jangan kau tutup majlis pada pagi ini tanpa kau perkenankan segala doa-doa kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa rabbika wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.